Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Baiklah, untuk video tutorial kita pada kali ini, saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengubah template midterm exam yang dihasilkan oleh TDA Dr. Hasnun untuk menjadikan ia sebagai beberapa set soalan. Okey, bukan satu set saja tapi beberapa set soalan. Baik. Mula-mula sekali anda perlu pergi ke folder dalam G Drive UMP masing-masing. Okey, dan pergi ke folder di tempat yang anda ingin buat soalan itulah. Kemudian anda right click, pilih more, pilih Google Form. Okey, dan pilih butang ni ya. Dan pilih from a template. Okey, pergi ke anak panah tadi ya untuk keluarkan from a template. Okey. Di sini anda akan jumpa ini ya, midterm template FTKMA. So anda klik pada inilah. Baiklah. Langkah pertama yang anda perlu buat adalah untuk menukar title menukar title exam. So saya akan letakkan saya punya subjek statistics. Baik. Kemudian anda boleh copy title ini dan pastekan ke sini. Okey. Supaya nanti di dalam folder yang tadi itu akan keluar yang ni lah. Baik. Untuk membuatkan student menjawab set soalan yang berlainan, syarat yang pertama anda perlulah menukarkan nama student. Tukarkan macam mana tu? Student perlu memilih nama mereka sendiri, bukan mereka memasukkan ataupun key in nama dia, bukan So, oleh itu, anda perlu tukarkan pattern jawapan ni kepada drop down. Okey. Dan anda copy ni ya. Okey, anda copy senarai nama student masing-masing dan anda pastekan ke sini. Okey, katakan saya ada 4 orang student, Ahmad, Abu Bakar, Ella. Okey. Dan daripada 4 orang student ni, saya nak buat 4 set soalan yang berlainan. Baik. So, langkah yang kedua adalah ini. Section instruction to candidate ni, anda perlu copy arahan to candidate ni ke dalam section yang mengandungi soalan. Okey. So, di sini, kita copy dulu. Copy. Kemudian dekat description adalah arahan. So, copy and paste je. Kemudian ini kita padam dan kita jadikan sebagai title. So, bila student pergi ke section ini, student akan baca dahulu instruction to candidate. Baik, dan arahan yang terakhir ni, click next to proceed ni tak perlulah. So, kita boleh padam ini ya. Baik. So, anda tengok dan anda tukar soalan yang ada di sini ya. Ini ada 3 soalan. Anda boleh tukar soalan sini. Dan kemudian satu lagi benda yang anda perlu buat adalah anda perlu menambah satu kawasan untuk student upload jawapan. So di sini anda boleh pilih file upload. Okay. So just klik continue. Dan tak perlu isi ya, ini tak perlu diisi. Dan kalau anda ingin membuatkan student hanya upload PDF, anda boleh klik pada butang ini dan pilih PDF. Dan memandangkan kadang-kadang ada student punya PDF file tu melebihi 10 MB. Jadi anda boleh juga menukarkan syarat kepada 100 MB. Okey. Dan jadikan ini sebagai required. Baik. Sekarang satu set soalan kita sudah lengkap atau sudah siap. Okey. So kita akan menggunakan set soalan ini untuk kita buat duplicate set ini ya. So untuk memudahkan nak nampak ini adalah set yang berlainan, saya akan labelkan sebagai A dahulu. Dan selepas itu anda klik pada butang ini, anda klik duplicate section. Selepas klik duplicate section, ini boleh tekan restore ya. Tekan je restore. Bila anda klik duplicate section, akan ada satu section baru yang mengandungi soalan yang samalah. So, di sini anda boleh tukarkan ini kepada set B.
Dan di sini anda boleh tukar soalan tukar nilai ke, tukar apa-apalah. Okey. Kemudian kita nak buat lagi 2 set. So anda boleh buat ulang balik perkara yang sama, iaitu duplicate section. So ini akan jadi tekan restore kalau dia tanya apa-apa, tekan restore. So ini akan jadi set C. Okey. Dan kita nak buat satu lagi. Okey, duplicate section lagi. So just tekan je restore. Kemudian so di sini adalah set D. Baik, so sekarang kita sudah ada 4 set soalan. A, B, C dan juga D. Baik. So, perkara penting yang perlu anda lakukan selepas dah menukar ataupun membuat set soalan ni adalah anda perlu menukar di penghujung setiap section soalan ni, anda perlu gantikan sebagai submit form. Supaya nanti bila student contohnya pergi ke set A, kalau anda tak tukarkan ke submit form, maksudnya nanti dia akan terus ke set D. Lepas dah habis set B, dia terus ke set C, barulah pergi ke set D. So kita tak nak macam tu. Jadi pastikan di setiap penghujung section soalan yang baru ni, kita jadikan sebagai submit form. Kalau di hujung sekali, set yang terakhir tak perlulah. Sebab dia dah set terakhir, memang kena submit lah. Okay. So, set C kita dah tukar. Kita tukar juga set B. Tukarkan kepada submit form. Dan set A pun kita tukarkan kepada submit form. Okay. Dah. Baiklah. Sekarang ini, kita nak membuatkan student selepas mengisi nama masing-masing dan maklumat yang diperlukan, dia terus pergi ke instruction to candidate. Jadi student tak perlu lagi dah nak tengok yang section yang kedua ni lah. Okay, sebab kita pun dah copy and paste instruction ke dalam section yang mengandungi soalan. Jadi section ini kita boleh delete section. Okay. Baik. So step yang pertama tadi kita dah membuatkan student untuk memilih nama mereka sendiri ya. Ini wajib Okey. Bukannya menaip. So, bila kita dah buat macam ini, apa yang kita perlu buat adalah klik pada butang ini dan kita buat ini. Go to section based on answer. So, dengan function ini, bila kita setkan sebagai contoh Ahmad, dia akan pergi ke section yang mana satu? Kita nak buatkan Ahmad pergi ke A. Okey. Abu, kita nak buatkan dia pergi ke B. Bakar nak buat pergi ke C. Dan Ella kita nak buat pergi ke D. Okey. So, bermaksud nanti bila student dah memilih nama masing-masing dan bila dia klik next, dia akan pergi ke section yang kita dah buat, yang kita dah assign untuk setiap student ini. Baik, jom kita tengok macam mana student akan menjawab soalan. Baik, kita tekan butang preview. So, di sini pastikan anda tukar tarikh tarikh, masa dan duration lecturer pun Okey. So, ini student perlu mengisi borang aku janji. Okey, kemudian dia akan pilih. Okey, so kita pilih Ahmad dulu. Ahmad, so masukkan IC Ahmad, contoh je ID masukkan, nombor telefon masukkan, email masukkan, kod kursus masukkan, section masukkan, contohnya lah. Okey. Kemudian tadi kita telah memilih student Ahmad. So, Ahmad sepatutnya akan pergi ke set A. Jom kita tengok. Next. Okey, nampak? Okey. Ahmad sedang berada di set soalan A. Okey. So, lepas Ahmad sudah selesai menulis jawapan dan menukarkan jawapan ke PDF. So, Ahmad boleh add file. So, Ahmad akan upload file di sini dan Ahmad just tekan butang submit dan dia akan submit. Baik. Jom kita test untuk student yang kedua. Okey. So, sekali lagi preview. So, seandainya kita memilih student Abu. Tadi kita dah pilih Ahmad. So, kita pilih Abu pula. So, kita pilih Abu. So, Abu pun masukkan IC, ID student, nombor telefon, email.
Okey, kod khusus, section. Okey. Dan Abu sepatutnya menjawab soalan set B. Jom kita tengok. Next. Okey. So, Abu sekarang berada di set soalan B. Okey. So, itulah, sekian sajalah tutorial kita pada kali ini. So, diharapkan semua lecturer di FTKMA, juga semua lecturer bagi program BMM, BMA, BHA, DMM, okay, boleh menghasilkan set soalan menggunakan Google Form ini. Sekian dahulu. Terima kasih.